أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua kesempatan, peluang untuk kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Mudah-mudahan saudara, apa jualah nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita pada hari ini, moga-moga dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau ada di sana kita melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala pada hari ini, mari sama-sama kita cepat-cepat bertaubat, istighfar kita kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya amalan kita sebagai amalan yang salih, insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk perbincangan ilmu Al-Quran ataupun ulumul Quran berdasarkan kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan Fadilatul Imam Al-Akbar Al-Marhum Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, mantan Syekh Al-Azhar Mesir. Masih lagi kita dalam tajuk besarnya Jam'ul Quran wa Kitabatuh, himpunan Quran, proses menghimpunkan Quran dan penulisan Al-Quran. Itu tajuk besar dia. Maka sebelum daripada ini kita sudah pun dinyatakan oleh Syekh bahawasanya bagaimanakah keadaan Al-Quran itu ketika mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Al-Quran itu di zaman Nabi dan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah pun disebutkan juga bagaimanakah sahabat-sahabat mengambil Al-Quran, membaca Quran ataupun mempelajari Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibuat kesimpulan oleh tuan kitab kita bahawasanya sebahagian besar sahabat-sahabat sebenarnya hafal Quran, sebahagian besar. Dan menghafal pula ada yang hafal banyak ataupun ada juga yang menghafal sikit. Tetapi mereka menghafal Quran, cuma banyak sikit sajalah. Itu yang bezanya. Dan sebagaimana kita dah sebut juga pada pertemuan yang sebelum ini, kalau ditanya siapakah orang yang mula-mula menghafal Quran di atas dunia, maka jawapan dia tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan orang yang mula-mula menghafal Quran di atas dunia ini, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah orangnya, bukan sahabat Nabi, bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan semua tu. Yang pertama sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lah yang menerima wahyu terlebih dahulu sebelum Nabi passing ataupun eda ataupun ajarkan wahyu itu kepada sahabat-sahabat baginda. Maka tentu Nabi lah yang the first man yang menerima
Al-Quran, dan dialah juga yang menghafal Al-Quran yang mula-mula. Adapun pada malam ini, tuan kita akan membawa kita untuk menelusuri bagaimanakah penulisan Al-Quran itu berlaku di zaman terdahulu. Maka kata dia, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amina, ila an qala, kata dia, wa jam'ul Qur'an al-karim bima'na hifdhuhu fi as-sudur lam yamna'u as-sahabah min kitabatihi bimiqdari ma samahat bihi wasailul kitabah wa adawatuha fi asrihim. Maka proses menghimpunkan Quran, maksud dia iaitulah menghafal Al-Quran itu, menjaga Al-Quran itu dalam dada, dan tidak menjadi suatu yang menegah para sahabat Nabi walaupun mereka menghafal Quran di dalam dada masing-masing, tetapi ianya tidak menjadi suatu yang menghalang sahabat-sahabat Nabi min kitabatihi, untuk menulis Al-Quran. Tidak kata pandang mengapa sudahlah, jadi tak payah tulis lah. Tidak. Sahabat Nabi dia ada pandangan yang lain. Maka ditulis bimiqdar ma samahat bihi wasailul kitabah wa adawatuha fi asrihim. Dan dia tulis itu pula dengan keupayaan yang adalah pada zaman itu, dengan kemudahan yang terhad pada zaman itu. Ikut capa, kalau bahasa Terengganu kok dah ditulis mana, ada kertas, ada kalang, ada peng. Kita jawapan kata Syekh, bimiqdar ma samahat bihi wasailul kitabah wa adawatuha fi asrihim. Dia tulis pada zaman itu ikut capa. Kalau jumpa batu, tulis atas batu. Jumpa pelepah tamar yang kering, tulis atas pelepah tamar. Jumpa apa lagi? Jumpa kulit-kulit binatang yang telah dibersihkan, maka ditulis atas kulit binatang. Itu cara dia menulis. Tidak, maksudnya tidak terhad macam kita lah. Nak menulis kok mesti kena ada kertas kita. Kitanya. Kalau tak ada kertas, tak jadi selalu nak tulis. Tulis atas tisu pun tak jadi. Nak tulis atas tangan sendiri pun tak berapa mekung. Jadi kena kertas juga kita. Ada pun zaman itu ikut dang saja, sebab mereka tidak ada suatu kemudahan yang khusus pada masa itu untuk menulis. Maka waqad tammat kitabatul Qur'anul Karim fi thalathati uhud, dan sesungguhnya telah pun sempurna penulisan Quran ini dalam 3 zaman, dalam 3 peringkat. Al-ahdul awal, peringkat yang pertama, penulisan Quran berlaku kana fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Quran yang pertama sekali telah pun berlaku, iaitulah pada zaman ketika mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi masih hidup, berlaku dah penulisan Quran. Macam mana? Faqad ittakhadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kutaban. Nabi ini bila mana lamma yunazzilu alaihi min Quran, bila mana Quran turun, wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai perantara di antara Allah dan juga Nabi, maka diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita. Masa diturunkan itu, maka faqad ittakhadha ar-rasul, Nabi pun memanggil kutaban, penulis-penulis tertentu. Min khairati ashabih, Nabi panggil sahabat-sahabat yang terbaik dalam bab penulisan. Nabi bukan panggil bahang-ambang. Marilah siapa-siapa ada sini memang. Tak. Nabi ini punya nak jaga keizzahan ataupun kemuliaan Al-Quran, tuan-tuan. Maka Nabi masa nak panggil sahabat-sahabat yang untuk Nabi minta dia tulis Quran ketika mana wahyu turun, Nabi pilih sahabat yang pandai menulis
dan yang terbaik dalam menulis. Begitu. Disebut min khairati ashabi, daripada kalangan sahabat Nabi yang terbaik dalam bidang penulisan. Minhum, di kalangan mereka, iaitulah al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. 4 orang khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini khulafa ar-rasyidin. Jadi 4 orang khulafa ar-rasyidin ini juga termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi yang juga pernah menulis Al-Quran untuk Nabi. Wa minhum, dan di kalangan mereka juga, yakni di kalangan sahabat Nabi yang lain, Zaid bin Thabit. Nama dia Sayyidina Zaid bin Thabit. Wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, wa Aban bin Sa'id, wa ghairihim, dan lain-lain. Jadi disebut hanya sebahagian saja. Ini orang-orang yang dipanggil pernah menulis Al-Quran untuk Nabi. Bila turun saja Quran, tuan-tuan, wahyu turun, cuba kita imagine, wahyu turun. Bila Nabi tahu keadaan wahyu itu sedang turun, maka Nabi pun sama ada ketika wahyu turun ataupun selepas selesai wahyu turun, Nabi akan panggil sahabat yang tertentu untuk ditulis. Satu riwayat daripada Ibn Abbas. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, idza nazalat suratan, apabila turun satu surah tertentu, au ayatan ataupun ayat-ayat tertentu, au ayatin ataupun ayat-ayat tertentu, sama ada turun satu surah ke ataupun satu ayat ke ataupun ayat-ayat tertentu, istad'a, maka Nabi memanggil, menyeru ba'dul kutab, setengah ataupun sebahagian daripada penulis-penulis, al-kutab, orang yang pandai menulis. Faqala lahum, maka Nabi pun sebut kepada mereka, dha'u hazihi surah awil ayah awil ayat fil mawdi'. Kamu ni mari sini seorang, ni awak ni, contohnya Nabi panggil, mari sini awak Zaid bin Thabit, mari sini jap. Tolong tulis ni, letakkan. Nabi bukan panggil saja, tuan-tuan. Situasinya saya beri gambaran berdasarkan riwayat ini. Nabi panggil, istada'a ba'du ashabi awil kutab, Nabi panggil orang yang pandai menulis. Kalau Zaid bin Thabit lah. Okey, Zaid bin Thabit, mari sini kejap. Awak tolong saya ni, tolong tulis. Wahyu turun. Maka Nabi bukan sekadar suruh tulis, Nabi khabar detail, tuan-tuan. Dha'u hazihi surah, awak tolong tulis surah ini, awil ayat ataupun ayat ini, awil ayat ataupun ayat-ayat ni, hak turun ni, hak saya akan baca pada awak ni, awak tolong tulis fil mawdi', pada tempat allazi yazkuru fihi kaza wa kaza. Awak tolong tulis ayat ni sini. Hak ada sebut tentang ini, awak tulis situ. Nabi beri gambaran lah. Nak tulis mana, nak tulis ni, bukan tulis bahan gambar. Nabi kata, letak ayat ni berpadanan, bersesuaian dengan ayat hak turun dah sebelum tu. Kat mana? Hak ada peristiwa ni, hak ada sebut pasal ni, hak ada sebut pasal cerita ni. Contohnya, kita berilah contoh. Contoh turun, ni contoh lah. Contoh turun ayat ketika mana berkaitan dengan Fir'aun dan Nabi Musa. Situasi cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Contohnya. Lalu sahabat bila turun ayat tu nak tulis kat mana? Nabi khabar, awak tulis dekat cerita Nabi Musa tu. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun tu ada hak begini, tulis kat tu. Sambungkan ayat ni kat situ. Jadi detail lah. Maksudnya bukan kata ikut anda awak lah tulis mana pun, asal tulis je. Nak rekod je ni, nak rekod. Bukan begitu. Nabi khabar detail, terperinci. Wa minas sahabah, dan di kalangan sahabat-sahabat ini, sedang jemaah sekalian, kata Syekh kita, man kana yaktubu ma yasma'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam min Quran atau min hadithi nabawi asy-syarif, ka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma,
Ada di kalangan sahabat ini yang menulis apa yang dia dengar daripada Nabi. Dia dengar Nabi khabar Quran, dia tulis. Dia dengar Nabi sebut tentang sesuatu hukum yang kita panggil hadis-hadis Nabi, maka dia juga tulis. Siapa antaranya yang begitu? Dibawa contoh Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini salah seorang sahabat yang begitu. Dengar saja Nabi khabar ayat Quran ditulis. Wa minhum, ada juga di kalangan sahabat yang mana man kana yaktafi bima yahfazuhu fi sadrih. Dia hanya memada dengan apa yang dia hafal. Dia dengar Nabi khabar begitu begini ayat Quran tu, tapi dia tak kalut nak cari pen lah, nak tulis tak. Dia dengar, okey. Apa hafal dah dalam hati. Ada juga pesen gitu. Kata Syekh. Ada juga pesen Abdullah bin Amru tadi. Dia hafal pun hafal, tapi tetap dia nak tulis juga. Li'annahu kana ummiyan la ya'rifu al-qira'ah wal kitabah. Jadi hak tak tulis tadi sebab apa? Hak tak tulis tu mungkin ada orang tanya dah apa? Dia berpada dengan hak ngapa? Dah kalau tak ingat akan susah. Okey, jawapan Syekh kata orang sahabat Nabi tadi yang dia berpada dengan hafalan saja, dia tak tulis, ada sebab. Li'annahu kana ummiyan, kerana orang sahabat-sahabat yang sepeseng begitu, mereka ni biasanya ummi. Mereka ni tak pandai nak menulis. Tak pandai nak menulis. Tak pandai nak menulis buat apa? Nak menulis lagu mana? Nak menulis macam mana? Tak boleh lah. Bila tak boleh nak menulis, duduk senyap begitulah. Dengar dan hafal saja. Dia tak tulis. La ya'riful qira'ah wal kitabah. Tak tahu. Ummi ni kata Syekh, dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Was-sahabatu fi majmu'ihim kanu ummiyin. Dan untuk maklumat kita, kata Syekh, sahabat-sahabat Nabi ini kebanyakan mereka adalah ummiyin. Ummi belaka. Tak pandai menulis. La ya'rifuna al-qira'ah wal kitabah. Mereka tidak mengenali cara mana nak membaca dan tidak juga mengenali cara mana nak menulis. Wa innama kanu yahfazuna bima yahfazuna min ansabihim wa tarikhihim. Dan mereka hak begini ni biasa kalau ada yang pandai, ada yang cerdik juga. Macam mana tu? Dah tak pandai menulis, tak pandai baca, macam mana jadi pandai gitu mana tu? Mereka hafal. Mereka hafal daripada apa yang telah dihafal oleh generasi-generasi sebelum mereka. Keturunan mereka, sejarah hidup keluarga mereka. Jadi dia hafal kot mulut saja. Mana sabahlah Allah Ta'ala dia beri kekuatan ingatan kepada orang-orang Arab ni sangat kuat tuan-tuan. Kalau orang Arab ni memang suhulah dengan ingatan yang kuat. Mana tak kuatnya sehingga dia boleh ingat salah silah keluarganya. Kita nak ingat Quran suti pun payah. Nah, dah usah kata hadis, Quran tu sendiri. Dah usah kata Quran lah, surah Yasin, hak baca semua tu kan. Hak baca duk mengatik semua, baca tempat-tempat tahlil tu. Hak tu surah Yasin. Pun payah kita nak lekat juga. Tetapi orang Arab, dah usah kata surah Yasin lah. Dia nasab keturunan dia ingat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin apa lagi? Hak nama Nabi kita tu. Jadi kita setakat tu lah, putus lah. Dia boleh sebut lagi. Jadi itu kekuatan ingatan. Jadi mana sabar Tuhan beri kelebihan kau tu. Sebab dulu mereka ini memang bermasalah. Kalaulah ingatan tak kuat, lepas tu tak pandai nak menulis pula, tak pandai baca pula. Jeng lah. Jeng kereng lah. Dan nak ingat mana peristiwa-peristiwa hak dulu apa semua lah. Nama-nama keluarga nak ingat mana. Dah lah kekuatan ingatan pun tak apa nak ingat. Tulis pun tak pandai. Jadi terputus dia panggil cara nak dapatkan ilmu ataupun cara nak dapatkan maklumat. Jadi Allah Ta'ala ni dia sangat hebat. Maha pemurah dan maha penyayang. Dia beri orang ni lebih kat ni, kurang kat tu. Dia beri hak ni kurang kat ni, lebih kat lain. Gitu dah. Jadi kita kalau kita faham konsep ni, tuan-tuan, kita tak akan berduka cita. Kita tak akan jadi stres, jadi pening kepala, duk mikir semua kelemahan diri kita, masalah diri kita, sakit kita. Dah. Sebab
masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Bila tahu begitu, settle tuan-tuan. Masalah selesai. Tak balah antara suami isteri, tak balah adik-beradik, tak balah belaka kawan-kawan saya godong. Kerana kita sedar kita ada kurang, dia ada juga kurang. Cuma hak dia lebih tu mungkin hak kita tak ada. Tapi ada juga hak kita lebih, hak dia tak ada. Kita buat mari hadirkan ingatan-ingatan sebegitu, aman hidup kita tuan-tuan. Maka disebut lagi wa innama kanu yahfazuna ma yahfazuna min ansabihim wa tarikhihim. Hanya saja mereka ni ingat, diberi ingatan yang kuat, boleh hafal daripada hafalan yang telah pun diwarisi daripada generasi-generasi terdahulu. Wa asy'arihim, dan dia hafal syair-syair di kalangan mereka, an tariqin dzakiratuhum alwa'iyah allati habbahumullahu ta'ala iyyaha, dengan cara jalan mengingati, kekuatan ingatan yang sangat hebat yang anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wal khulasah, kesimpulan dia kata Syekh, annal Qur'anul Karim fil ahd an-nabawi hafazahu ba'd as-sahabah fi qalbih. Maka Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal oleh sebahagian sahabat dalam hati mereka. Wa adhafa ba'dhum ila janib hadzal hifz fi as-sudur al-kitabah fi as-sutur likai yutabiqu al-mahfuz al-maktub. Jadi ada juga setengah daripada sahabat, diulang balik ni kesimpulan daripada perbincangan tadi. Setengah sahabat Nabi ada yang hafal Quran dalam dada, dan setengah daripada mereka juga ada yang bukan setakat hafal di dada, bahkan mereka tulis pula di atas bahan-bahan penulisan yang lain untuk likai yutabiqul mahfuz al-maktub, untuk memadankan ataupun untuk beri jadi bertepatan di antara hak diingat dan juga ditulis. Maksudnya kalau ada hak lupa, dia boleh tengok pada hak tulisan. Falamma, ini poin dia. Falamma lahiqan nabi sallallahu alaihi wasallam bi rabbih. Sehinggalah bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Taala, yakni wafat. Sehingga Nabi kita dah wafat, wa tawalla al-khilafah min ba'dihi Abu Bakr As-Siddiq. Maka orang Islam akhirnya dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah, pengganti Rasulullah. Khalifah ni maksudnya pengganti. Al-khalifah bermaksud pengganti kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah ada hidup, dia tak panggil Rasulullah tu khalifah. Rasulullah tu dipanggil Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa Rasulullah? Utusan Allah. Ini adalah utusan Allah, Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, padahal kerja Rasulullah itu mentadbir umat, mentadbir urusan kerajaan negara, mentadbir urusan apa lagi? Hal ehwal agama. Rasulullah belaka. Atas Rasulullah belaka. Tetapi gelaran dipanggil Rasulullah. Bila Sayyidina Abu Bakar, bila Rasulullah wafat, maka dilantik Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin umat Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan gelaran khalifah. Khalifah Abu Bakar. yakni khalifah pengganti kepada Rasulullah. Siapa dia? Nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka naik pula selepas itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab juga dipanggil khalifah. Cuma ada lagi tambahan gelarang yang lain. Ni ulang kaji sirah lah ni, sambil-sambil. Ada gelarang yang lain ditambah kepada Sayyidina Umar, iaitulah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Amir ketua, Al-Mukminin orang-orang beriman, dipanggil begitu pula. Okey, itu sahaja maklumatlah, tambahan maklumat. Maka bila dah Rasulullah wafat, khilafah ataupun kepimpinan pada masa itu pula selepas itu dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadatsa ma hadatsa min hurub bainal muslimin wa bainal murtaddin 'anil Islam. Maka bila zaman Sayyidina Abu Bakar pegang
kerajaan memerintah ataupun memimpin umat Islam, berlakulah peperangan di antara orang Islam dan juga orang-orang yang murtad daripada Islam. Dia asal Islam tapi murtad. Tarattaba ala hadhihi al-hurub anna istishhad adadun kabir min hafazatil Qur'anil Karim. Maka bertitik tolak daripada peperangan yang berlaku di antara orang Islam dan orang-orang yang murtad, akhirnya mengorbankan sejumlah besar, adadun kabir, istashhada adadun kabir, mengorbankan sejumlah besar min hafazatil Qur'anil Karim, daripada orang-orang yang menghafal Quran. Coba bayangkan tuan-tuan, masa zaman Nabi saja sahabat-sahabat ni punyalah ramai. Okey. Dan sebahagian besar daripada sahabat-sahabat ini, beribu-ribu sahabat itu hafal Quran belaka. Sahabat Nabi yang duduk di Mekah, sahabat Nabi yang duduk di Madinah, capur belaka ni ada berapa jumlahnya? 100,000 ada setengah kata, riwayat kata 100,000 lebih. Sahabat-sahabat Nabi ini semua sebahagian besarnya hafal Quran. Maka bila dah Nabi wafat, tentu sekali generasi nak siapa ke Nabi wafat itu mesti dah lahir generasi-generasi baru daripada sahabat-sahabat Nabi yang dah hafal Quran. Okey, generasi baru tu anak-anak lah, anak-anak daripada sahabat-sahabat yang dah berumur. Bila anak mereka lahir, tentu sekali mereka pun akan ajar benda yang sama, iaitulah Quran, hafal Quran, hafal Quran. Jadi anak-anak mereka juga hafal Quran. Maka di situ kita nampak adanya pertambahan orang yang hafal Quran. Tambah lagi orang hafal Quran. Okey. Bila Rasulullah wafat, kita sudah nampak imaging bahawasanya pertambahan penghafal Quran itu berlaku. Zaman Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, berlaku peperangan. Peperangan di antara orang Islam dan juga orang murtad. Dalam peperangan itu katanya sejarah mengorbankan akhirnya. Bukan kata lemah, tetapi ada suatu muslihat yang telah digunakan oleh orang-orang yang nak melawan orang Islam ini, sehingga akhirnya mengorbankan sejumlah besar orang-orang Islam tadi. Orang Islam yang terkorban tadi pula bukan orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang menghafal Quran. Orang yang hafal Quran. Inilah isunya. Kama hadatsa fi ma'arakatil Yamamah. Seumpama apa yang berlaku dalam satu peperangan, namanya peperangan Al-Yamamah. Al-Yamamah ni di mana hari ini? Al-Yamamah ni hari ini di Jordan, tuan-tuan. Di Jordan. Ada setengah sejarah dipanggil Ma'arakatil Yamamah macam ni. Ada setengah dipanggil Waqa'atil Yamamah. Dia guna dua istilah. Dalam peperangan Al-Yamamah, Al-Yamamah tu nama tempat tu. Sekarang ni di Jordan. Allati kanat fi sanati tsaniyah 'asharah ba'da al-hijrah. Ma'arakatil Yamamah ataupun peperangan Yamamah ni berlaku ketika tahun bila? Tahun ke-12 selepas hijrah. Iaitulah ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bisanatain takriban. Yang mana berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah 2 tahun. Lebih kurang begitulah. 2 tahun selepas Rasulullah wafat berlakulah peperangan ini, peperangan Yamamah. Wallati istashhada fiha akthar min 70, yang mana telah mengorbankan lebih daripada 70 orang, lebih daripada 70 orang min hafazatil Quran, daripada orang-orang yang menghafal Quran. Ini satu isu dia panggil peperangan Yamamah. Ada lagi di sana apa nama ni, kejadian yang lain dipanggil peristiwa Bi'rul Ma'unah. Peristiwa Telaga Ma'unah. Itu juga mengorbankan sejumlah besar penghafal Quran. Jadi banyak orang-orang hafal Quran meninggal dunia ataupun syahid
ketika mana pergi berperang. Apa moral of the story situ tuan-tuan? Kita dapat orang yang sepatutnya berada di hadapan dalam memimpin tentera-tentera Islam adalah orang yang hafal Quran. Sepatutnya orang hafal Quran. Itulah yang diaplikasi oleh sahabat-sahabat Nabi dulu. Orang hafal Quran duduk depan. Jadi kalau ada hari ni anak-anak kita yang hafal Quran, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tolonglah nasihat. Generasi-generasi hari ni dia banyak dah didedahkan dengan benda yang bukan keutamaan. Bukan keutamaan ni maksudnya bukan suatu yang menjadi ciri-ciri hak sepatutnya kepada orang yang berdamping dengan Quran, khususnya lah. Ni kita fokus pada orang yang hafal Quran. Kalau ada anak-anak kita, anak saudara ke, cucu ke yang hafal Quran, kena peringatlah tuan-tuan. Tanggungjawab dia besar rupanya. Bukan setakat akan hafal Quran untuk dapat title Al-Hafiz. Al-Hafiz. Bukan setakat hafal Quran untuk dapat syahadah ataupun CJ, tamat hafalan Quran. Bukan setakat itu. Bukan setakat nak jadi imam tarawih. Bukan. Tanggungjawab orang hafal Quran ni adalah untuk mengqurankan masyarakat. Gitu sebenarnya. Mengqurankan masyarakat. Apa sahaja yang berkaitan dengan Quran yang boleh dimasukkan ke dalam masyarakat, dia kena ambil bahagian. Bukan dia duduk main game saja. Bukan duduk tengok cerita saja. Movie, Netflix. Bukan. Bukan duduk main bola sepak saja, futsal saja. Ini seruang kita kepada semua orang hafal Quran ni. Sepatutnya kita kena sedar tanggungjawab besar. Sebagaimana penghafal Quran di zaman Nabi, mereka ni bukan play safe. Bukan bermain dengan selamat. Dah nak pergi perang, biar orang-orang hak gagah sudahlah dia kata. Hak gagah-gagah tu. Tu hak buat kerja berat tu, hak akak kayu-kayu balak tu, pergi perang. Kita ngapal Quran ni dak gerak ni, kita ngapal Quran dak buat kerja-kerja berat. Jadi dak gerak nak akak pedang dak gerak. Dia tidak beri alasan begitulah tuan-tuan. Sebab kita tengok dah tadi 70 orang daripada orang yang hafal Quran sendiri turun ke medan perang. Dekat dengan 100. Bahkan dia kata lebih daripada 70. Mungkin 100 lebih sebenarnya yang terkorban syahid di medan peperangan. Menunjukkan bahawasanya mereka sedar tanggungjawab mereka kena Qurankan masyarakat. Kena sebarkan Quran. Kena sebarkan Quran. Sehingga itulah mereka ambil peranan untuk pergi berjihad kerana mereka lah yang menghafal ayat-ayat tentang jihad. Ayat jihad ada dalam Quran. Kalau orang yang tak hafal Quran, macam mana dia nak tahu ayat-ayat berkaitan dengan jihad, kelebihan berjihad? Sebab dia tak hafal Quran, dia tak ingat, dia tidak lalu tak jumpa dengan ayat-ayat ni. Bagi orang yang hafal Quran dia jumpa. Maka sepatutnya mereka lah yang kena ambil tanggungjawab. Okey. Maka bila dah wafat banyak dah ni, bila dah terkorban banyak dah daripada sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran, huna daripada sini jaa Umar bin Al-Khattab ila Abi Bakar As-Siddiq. Marilah Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu menjadi khalifah. Mari Sayyidina Umar jumpa dengan Abu Bakar. Wa qala lahu, maka dia pun sebut kepada Abu Bakar, innal qatla qad ishtadda fi hafazatil Quran al-Karim. Wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah, sesungguhnya peperangan yang mana telah mengorbankan, peperangan ini yang berlaku telah mengorbankan sejumlah besar orang-orang yang hafal Quran. Wa inni aqtarih alaika, dan saya nak khabar sesuatu kepada awak ni wahai khalifah. Saya nak cadanglah an naktubal Quranul Karim. Kita tulis Quran. Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, pemimpin umat Islam nombor 1 pada masa itu. Sebut, saya nak cadang sesuatu ni wahai Abu Bakar, kerana tengok pada situasi hari ini penghafal Quran ini sudah pun makin ramai yang terkorban. Dengan kata lain, siapakah nak mengajar Quran untuk generasi-generasi yang akan datang pula? Kerana
mereka lah yang hafal Quran, yang ingat Quran, yang boleh mewariskan Quran pada generasi yang berikutnya. Tiba-tiba mereka dah mati, mereka dah wafat, akan datang kita tak tahu ni. Saya gambarkan ni, mungkin apa yang nak disebut oleh Sayyidina Umar ni beginilah. Akan datang kita tak tahu, wahai Abu Bakar, banyak mana lagi sahabat-sahabat kita hak ngapal Quran ni akan terkorban syahid dalam peperangan yang berikutnya. Kerisauan dia tu, dia punya concern tu tahap tinggi, tuan-tuan. Maka dia kata kepada Abu Bakar begitu, saya nak cadang ni. Cadang apa? Cadangnya kita tulis Quran. Siyanatan lahu. Tujuan ni nak jaga Quran tak boleh beri jadi Quran ni hilang ataupun pupus ataupun tak boleh diwariskan kepada generasi selepas ni. Ba'da an qatala hadzal 'adadul kabir min al-qurra khilal hurubihim li Musailamatil Kazzab. Lebih-lebih lagi ketika mana sejumlah besar sahabat Nabi yang hafal Quran terkorban dalam peperangan dengan Musailamatul Kazzab, nabi palsu yang memimpin orang-orang murtad pada masa itu. Fataraddada Abu Bakar. Apa jawapan Abu Bakar, tuan-tuan? Agak-agak gitu. Amba setuju lah. Gitu ke? Logik akal kita mungkin gitulah dah. Tetapi tidak, tuan-tuan. Abu Bakar ni dia orang yang berhalus. Sayyidina Abu Bakar ni orang berhalus, orang cermat. Maka dia tak terima terus. Fataraddada, tapi dia berbelah bahagi. Berbelah bahagi. Fataraddada Abu Bakar fi awwalil amri fi tanfiz zalik. Mula-mula sekali dia bila dengar cadangan Sayyidina Umar, dia berbelah bahagi, taraddud. Illa anna Umar bin Al-Khattab alaha alaihi hatta aqna'ahu bihadhihi al-fikrah. Sehinggalah Sayyidina Umar ni acak kali pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain disebut sampai 3 kali. Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Abu Bakar, adu masalah yang sama, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni orang yang berfikiran jauh dan dia pun jadi khalifah. Selepas daripada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Maksudnya Sayyidina Umar ni bukan orang yang barang. Dia punya wawasan, dia punya idealisme. Jadi kalau begitu tubuh badan Sayyidina Umar ni, karakter dia, mungkin kita boleh timbulkan persoalan. Banyak-banyak benda yang sepatut dia kena fikir, masalah negara lah, masalah orang miskin lah, masalah begitu begini. Banyak-banyak masalah. Apa dia timbul jumpa sungguh sangat Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Abu Bakar ni acak kali untuk cakap benda yang sama tentang tulis Quran. Saya nak cadang ni Abu Bakar, tulislah Quran. Tolonglah gerakkan sahabat-sahabat kita untuk buat projek tulis Quran. Tulis Quran. Sebab ni hafal Quran kita mati ramai ni. Sayyidina Umar kata, nanti tengok dulu soalahnya. Nantilah kita bincang lah. Kita tengok dulu apa ni. Apa tak ada jawapan lagi ni. Soalan kita lah Abu Bakar. Selang tak berapa lama, mari jumpa pula. Tolonglah, fikirlah. Kita tulis Quran. Bolehlah Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar kata, nantilah kita bincang dulu. Tengok dulu mana. 2 kali. Kali ketiga mari lagi. Selang masa lah, bukan esok lalu tak. Selang masa pula. Jadi kalaulah benda tu tidak ada kepentingan, tidaklah menjadi suatu target daripada Sayyidina Umar untuk pergi jumpa acak kali Sayyidina Abu Bakar cakap benda yang sama, cadang benda yang sama. Maksud tuan-tuan, mesti benda ni penting. Kita nak covernya. Maka setelah dijumpa banyak kali dan diadukan masalah yang sama oleh Sayyidina Umar, hatta aqna'ahu bihadhihi al-fikrah, akhirnya Allah Ta'ala buka hati Sayyidina Abu Bakar untuk terima cadangan daripada Sayyidina Umar untuk menulis Al-Quran, menjalankan proses penulisan Al-Quran. Wahia fikratun kitabatul Quran, iaitulah bermulalah di situ proses penulisan Al-Quran. Itulah tuan-tuan sekalian kita boleh baca pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita tengok tadi, cerita ni tak habis lagi. Kali dia akan cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar melaksanakan benda ni. Dah cadangan tu diterima betul dah. Dah dia nak lagu mana? Nak buat proses projek menulis Quran. Tak pernah dia buat ni. Okey, cuma saya nak buat penutup. Kenapa kau Sayyidina Abu Bakar tu payah sangat nak terima cadangan Sayyidina Umar?
Kenapa? Sebab ada dalam riwayat yang lain dikatakan Sayyidina Abu Bakar sebut kepada Sayyidina Umar, saya tak berani wahai Umar, sebab benda ni Rasulullah tak buat. Rasulullah tak suruh buat apa dulu begini. Nak himpunkan belaka. Sayyidina Umar dia cadang tulis Quran daripada juzuk 1 sampai juzuk 30, kita bukukan dia letak setepak. Yang berlaku di zaman Rasulullah bukan begitu. Yang berlaku di zaman Rasulullah duduk mengata. Dia tidak hipus setepak. Jadi Sayyidina Abu Bakar, apa yang Rasulullah tidak beri suatu arahan yang jelas, dia tak berani nak buat. Itu kata cermat tu. Sebab dia takut menjadi suatu kesalahan. Takut lebih dia pada Rasulullah pula. Takut begitu. Dia takut begitu. Tapi Sayyidina Umar ni memang dia punya pandangan tu sangat jauh sebenarnya. Sayyidina Umar. Sehingga ada orang ulama karang kitab muwafaqah Sayyidina Umar dengan Allah Ta'ala. Sehingga ada orang buat kitab gitu. Ada beberapa perkara dalam sejarah terbukti apa yang disebut, yang dicadang oleh Sayyidina Umar sendiri, rupanya Allah Ta'ala pun setuju. Bukan setakat Nabi. Itu cerita lain pula lah. Jadi nak cover Sayyidina Umar ni dalam bab beri pandangan dia, idea dia sangat hebat. Rupa-rupanya apa yang berlaku pada hari ini, pembukuan Quran kita ni tuan-tuan, yang kita boleh baca pada hari ini kesimpulannya, sebenarnya adalah hasil daripada dua orang inilah yang mula-mula sekali. Mulanya cadangan daripada Sayyidina Umar dan disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tak setuju, mungkin benda ni tak berlaku juga walaupun idea tu sangat bagus. Begitu juga kalaupun Sayyidina Abu Bakar ni orang yang mudah cakap kira. Dia boleh buat aja. Dia kalau orang mai khabar cadangan, dia boleh lulus lalu. Lulus lalu. Tapi kalau tak ada orang beri cadangan macam Sayyidina Umar, tak ada juga projek ni. Dan kita tidak akan dapat membaca Al-Quran pada hari ini sebagaimana hak kita boleh baca hari ini, tuan-tuan. Itulah suatu nikmat yang terbesar dalam bab sejarah pembukuan Al-Quran ini. Ini sejarahnya. Sebab itu saya kata kalau kita belajar tajuk ni, kita akan rasa bersyukur yang amat. Kerana bukan mudah Al-Quran nak dibukukan macam yang ada ini. Oleh yang demikian, tuan-tuan, sebagai penutupnya, hargailah Al-Quran yang ada di gobak-gobak rumah kita, masjid kita, surau kita. Ambil dan bacalah sebagai satu penghargaan kita kepada orang-orang yang telah berusaha memberi idea dan melaksana pengumpulan Quran pada zaman yang terdahulu. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah